warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid sekalian? Cikgu doakan semoga murid-murid sehat sejahtera dan sentiasa di dalam lindungan Allah selalu. Baiklah, untuk mata pelajaran solat hari ini, kita masih lagi pelajaran 1, iaitu dari tajuk sembahyang, yakni menghadap kiblat. Muka surat 11 hingga 14 dari buku solat darjah 4. Sebelum kita memulakan pembelajaran, ada baiknya kita membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun objektif kita ni hari ini ialah murid-murid akan dapat menghuraikan tentang menghadap kiblat dengan betul. Isi pelajaran menghadap kiblat. Kiblat ialah arah di mana terletak Kaabah, yakni Baitullah. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat ialah menghadapkan seluruh badan berbetulan dengan kiblat. Dengan cara dada dan mukanya hendaklah menghadap kiblat, menghadap ke arah Kaabah pada ketika berdiri dan duduk. Orang yang sembahyang tidak menghadap kiblat adalah tidak sah sembahyangnya. Orang yang sembahyang berbaring wajib ke atasnya menghadapkan dada dan mukanya ke arah kiblat. Orang yang sembahyang bertelentang wajib ke atasnya menghadapkan mukanya ke arah kiblat. Jadinya huraiannya di sini ialah orang yang sembahyang, kalau kita ni sembahyang tetapi kita ni tidak menghadap kiblat, maka sembahyang kita ni tidak sah. Orang yang sembahyang berbaring wajib ke atasnya menghadapkan dada dan mukanya seperti yang dalam gambarannya ke arah kiblat. Dan dari dadanya dan mukanya wajib dihadapkan ke kiblat. Orang yang sembahyang bertelentang, maksudnya senang macam mana? Wajib ke atasnya menghadapkan mukanya ke arah kiblat. Jadinya kita ni tinggikan saja ia punya bantal, make sure ia punya muka menghadap ke kiblat. Seterusnya, orang yang tidak diharuskan menghadap kiblat semasa sembahyang ada 2. 1, sembahyang syiddatul khauf, yakni dalam keadaan sangat takut di dalam peperangan. Yang kedua ialah sembahyang sunat dalam perjalanan. Penerangan bagi sembahyang syiddatul khauf dalam keadaan sangat takut. Orang yang berperang antara orang Islam dengan orang kafir kerana menegakkan agama Islam atau peperangan antara orang Islam dengan orang yang menderhaka, yakni Bughat, maka harus ia bersembahyang dengan cara yang sedapat-dapatnya dan tidaklah wajib ke atasnya qada, sama ada sembahyang yang dikerjakannya fardu atau sunat. Jadinya ini adalah penerangan khas untuk sembahyang syiddatul khauf, iaitu sembahyang yang di dalam keadaan sangat takut di dalam peperangan. Penerangan bagi sembahyang sunat dalam perjalanan. Sembahyang sunat dalam perjalanan bermaksud orang yang dalam perjalanan seperti melawat, yakni ziarah saudaranya bukan kerana maksiat atau tidak ada tujuan seperti berikut. Harus baginya tidak menghadap kiblat pada sembahyang sunat. Wajib menghadap kiblat ketika melakukan sembahyang fardu. Jika ia berpaling ke arah yang lain, maka batal sembahyangnya. Perlu diingat, kalau orang dalam perjalanan, kalau yang melawat ataupun melawat yakni menziarahi saudaranya bukan kerana maksiat ataupun bukan kerana tujuan lain, jadinya ia punya sembahyang harus baginya tidak menghadap kiblat pada sembahyang sunat. Tapi kalau pada sembahyang fardu, wajib ia menghadap kiblat. Seterusnya, cara sembahyang orang yang di dalam perjalanan ada 2. 1, jika ia bersembahyang di atas kenderaan. 2,
kedua, jika ia bersembahyang dengan berjalan kaki. Jika ia bersembahyang di atas kenderaan, jika mudah baginya sembahyang, maka hendaklah ia menghadap kiblat. Jika susah baginya sembahyang, maka tidak wajib ia menghadap kiblat, kecuali ketika takbiratul ihram sahaja. Orang yang sembahyang di atas kenderaan tidak wajib meletakkan dahinya di atas pelana kenderaan. Orang yang sembahyang wajib hendaklah mengisyaratkan, menundukkan kepalanya ketika rokok dan sujud. Ini jika ia bersembahyang di dalam kenderaan, di atas kenderaan. Seterusnya, jika ia bersembahyang dengan berjalan kaki, wajib ia menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, rokok, sujud dan duduk antara dua sujud, dan wajib ia menyempurnakan rokok dan sujudnya itu. Jadinya semua sekali mesti dilakukannya dua perbuatan sembahyang. Boleh berjalan di sebahagian rukun sembahyang, iaitu ketika berdiri, yakni qiyam, i'tidal, tasyahud dan salam sahaja. Kesimpulannya di sini, kiblat ialah arah di mana terletak Kaabah. Itu pengertian kiblat. Jadinya kita ni menghadap kiblat semasa sembahyang. Apa artinya? Menghadapkan seluruh badan kita ni berbetulan dengan kiblat dengan cara dada dan muka hendaklah menghadap ke arah Kaabah. Jadinya muka sama dada kita ni hendaklah menghadap ke arah Kaabah pada ketika berdiri dan duduk. Jika kita ni sembahyang tapi tidak menghadap kiblat, maka sembahyang kita ni indosah. Dan bagi orang yang berbaring, wajib jua ke atasnya untuk menghadapkan dada dan mukanya ke arah kiblat. Maka bagi orang yang sembahyang bertelentang itu wajib ke atasnya menghadapkan mukanya sahaja ke arah kiblat. Orang yang tidak diharuskan menghadap kiblat semasa sembahyang ada dua, iaitu sembahyang syiddatul khauf dan sembahyang sunat di dalam perjalanan. Cara sembahyang orang yang di dalam perjalanan itu ada dua. Yang satu ialah jika ia bersembahyang di atas kenderaannya, maka di sini kalau ia mudah, kalau ia senang baginya, ia hendaklah menghadap kiblat. Tapi kalau susah baginya untuk menghadap kiblat, tidak wajib untuk ia menghadap kiblat kecuali semasa ia mengangkat takbiratul ihram. Yang kedua ialah jika ia bersembahyang dengan berjalan kaki, maka wajib ia menghadapkan kiblat ketika takbiratul ihram, rokok, sujud dan duduk antara dua sujud, dan wajib ia menyempurnakan rokok dan sujudnya itu. Maksudnya sana mesti juga dilakukannya rokok dan sujudnya itu. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja dulu untuk hari ini. Sebelum kita ni menutup kita punya pembelajaran hari ini, kita ni baca dulu doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.